Yang berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan dengan peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan laporan hak asasi manusia. Masih saya ingat iaitu Suhakam ditubuhkan pada tahun 2000 yang mana Parlimen telah meluluhkan pada tahun 1999. Di awal penubuhan Suhakam banyak inkuiri. Laporan-laporan yang dikeluarkan terhadap terutamanya ISA dan sebagainya telah banyak membantu kerajaan dan masyarakat untuk hak rakyat dan juga hak manusia, hak asasi manusia. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli Dewan yang mulia ini, pihak pembangkang dahulunya kini telah menjadi kerajaan, adalah pihak yang sangat kuat memperjuangkan hak asasi kemanusiaan, termasuk Suhakam. Kini terjadi sebaliknya apabila pihak kerajaan asyik saman saja. Baru-baru ini, beberapa orang pemimpin telah disiasat. Jadi saya harap pihak Suhakam juga memberi perhatian apabila memberi cadangan bahawa kerajaan akan bertukar seperti mana Yang Berhormat Marang dan juga Yang Berhormat Arau yang telah disiasat. Apakah hala tuju kerajaan hari ini mengenai Suhakam pun kita tak nampak kejelasannya. Sangat kontradik semasa menjadi pembangkang bila mereka mendapat kuasa. Memandangkan masa yang peruntukan tidaklah panjang, selain memberi peluang kepada ahli-ahli Dewan yang mulia yang lain. Pendang, tanya sikit boleh Pendang? Nak bagi cadangan sikit. Saya tak ada masa. Dia duduk, hak asasi manusia ni betul, tapi Yang berhormat Pendang tidak memberi laluan. Ya, sila duduk. Yang berhormat duduk. Yang berhormat Pendang tidak memberi laluan. Jalan Yang Berhormat. Layan sebab bagi saya ulangan ni bagi saya dia punya ni sudah. Isu pertama adalah berkaitan dengan izin forced labour ataupun human trafficking yang mana Suhakam perlu memberi perhatian, yang mana kita tengok pada hari ini bila pihak immigration dan juga custom Amerika telah melabelkan Malaysia terlibat dalam forced labour dan human trafficking. Jadi ini membantutkan ekspor barang-barang Malaysia ke Amerika dan juga ke Eropah. Ini memberi imej yang buruk. Saya harap pihak Suhakam memberi perhatian untuk meneliti perkara ini, buat kajian sama ada betul atau tidak untuk membersihkan balik imej Malaysia yang kita rasa tidak berlaku pun. Ia satu, lepas tu dalam masa yang sama, ketika Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri, kita pihak kerajaan telah mengambil satu langkah yang proaktif yang mana pihak Kementerian Semua Manusia telah menubuhkan satu aplikasi yang disebutkan Working for Workers, yang mana kalau berlaku kezaliman, ketidakadilan kepada pekerja-pekerja, mereka terus akses dalam portal Working for Workers ini untuk membuat laporan dan kita sembunyikan latar pribadi mereka. Ia satu aplikasi yang membolehkan pekerja melaporkan sebarang salah laku. Setiap aduan akan disiasat dan diselesaikan dalam masa yang singkat. Lebih kurang seminggu kita akan dapat selesaikan masa itu. Jadi saya ucap terima kasih pada Yang Berhormat Paguh yang ketika itu sangat prihatin kepada tekanan dan kezaliman kepada pekerja-pekerja. Selain daripada itu, kerajaan juga turut memberi bantuan kepada golongan pekerja dengan memasukkan strategi komprehensif dalam pakej rancangan ekonomi prihatin untuk meningkatkan usaha menyeluruh dalam pemulihan dan memberi bantuan kepada pekerja melibatkan agensi. Seterusnya, saya ingin menjurus kepada aspek pengiktirafan antarabangsa. Berdasarkan laporan Suhakam, Suhakam ada menerima geran daripada Kesatuan Eropah untuk melaksanakan projek promosi penyertaan tetap Treaty Antarabangsa Hak Asasi Manusia di Malaysia. Objektif projek ini adalah untuk mempromosi dan menyokong penyertaan terhadap 6 lagi baki treaty yang belum disertai oleh Malaysia. Soalnya, setakat mana kajian telah dilakukan dalam mengukur keserasian atau kesesuaian treaty dan juga deklarasi antarabangsa untuk sama diratifikasi di Malaysia? Adakah ia satu tanda kemunduran atau regresif jika kita tidak memperlakukan treaty antarabangsa tersebut sebagai contoh ICET yang penuh kontroversi? Apabila kita berbicara tentang pengiktirafan antarabangsa, kita perlu kaji sedalam-dalamnya kerana tidak semestinya spesifikasi antarabangsa itu kena dan bertepatan dengan sosial budaya dan serta sosioekonomi negara kita yang unik ini.
Ia kena diperhalusi betul-betul. Jangan sampai jadi anak kera di hutan disusui, anak sendiri mati kelaparan. Jangan duk bahasa pula kata kita kata orang anak kera, itu sebagai contoh bidalan bahasa Melayu yang sangat tinggi. Masih lagi dalam nafas yang sama, saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan promosi. Berkenaan promosi dalam kalangan masyarakat Islam mengenai keserasian antara prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam UDHR dengan ajaran Islam. Keserasian tersebut meliputi pengetahuan hak asasi manusia dalam Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Piagam Madinah yang disebut sini sebagai Kerajaan Tanya sikit Madani. Penang. Boleh? Saya tak bagi. Tak bagi ya? Saya tak anggap dah apa ni Ulul Langat ni sebagai seorang yang ada rasionalnya. Tengok ada belafah gitu je. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Yang berhormat, duduk. Benar, program seumpama ini harus ditekankan dalam memperluaskan lagi pengetahuan berkenaan agama Islam bukan hanya kepada Muslim, malahan kepada bukan Islam. Nanti apabila kita sebut hudud ataupun RUU 355, diharapkan tiada pihak yang melompat, tak tentu fasal tanpa mengetahui objektif dan hala tuju undang-undang terbabit. Seterusnya, saya ingin membicarakan sedikit berkenaan LGBT berdasarkan laporan. Suhakam telah mengadakan dengan izin engagement dengan beberapa agensi dan badan bukan kerajaan untuk menafsir dan merungkai dengan lebih lanjut terma dan konteks LGBT. Pada khidmat saya, ia memerlukan tindakan konsisten serta hala tuju yang jelas. Dalam pada itu kita harus ingat ia bertentangan dengan Islam yang menjadi agama kepada persekutuan. Bahkan saya yakin ia menjadi larangan kepada semua agama. Kalau saya silap, sila betulkan saya. Dalam Islam, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi dalam hal yang sama, saya berharap agar usaha untuk memulihkan serta mengubat gejala LGBT ini digiatkan lagi agar ia dapat dibendung dan dibenteras. Saya harap Suhakam memberi perhatian apa yang dibangkitkan berkenaan dengan LGBT ditambah hujung sekarang Q. Pendekatan yang sama dengan golongan yang berhadapan dengan masalah ketagihan dan penyalahgunaan dadah boleh digunakan dengan menempatkan mereka di satu pemulihan akhlak bagi tujuan pemulihan. Diharapkan pemulihan serta membetulkan disorientation yang berlandaskan ajaran Islam diterapkan bagi menyedarkan mereka mengenai tindakan yang melanggar norma kehidupan apatah lagi ia perbuatan di luar tabi'i. Hari ini kita boleh lihat gerakan mempromosikan kegiatan tidak sihat ini semakin berleluasa. Kawalan di peringkat kerajaan harus ditingkat dalam usaha mengepung gejala tersebut daripada terus menular dalam masyarakat kita. Namun saya percaya golongan ini wajar diberikan rawatan supaya agar segera pulang ke pangkal jalan. Ironinya, Suhakam tidak mengangkat perkara ini sebagai tema utama di dalam isu LGBT. Walhal, ini adalah proses teras untuk merawat dan memulihkan serta mendekati kelompok LGBT. Dengan semangat kasih sayang, marilah mengajak golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan. Kita semua sedia maklum, larangan terhadap aktiviti LGBT ini semua larangan agama-agama yang ada. Saya tidak sebut Islam sahaja dan saya pun kemukakan, sila maklumkan sekiranya saya tersilap. Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan LGBT itu adalah sangat jelas. Namun, makna dengan penuh kasih sayang dengan harapan untuk menyelamatkan mereka itu dan habis dah. Dah last dah. Lagi ingat tak sampai setengah minit. Kita mengajak mereka supaya kembali ke pangkal jalan sebagai kerajaan yang mempunyai kuasa wajib melaksanakan kuasa untuk menghalang mereka itu daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang merosakkan mereka dunia dan juga akhirat. Sekian, terima kasih Datuk Timbalan Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya. Terima kasih Yang Berhormat Pendang.